Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya waktu pagi merupakan waktu yang cukup indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu pagi ini adalah keberkatan diturunkan oleh Allah kepada kita semua sebenarnya. Buktinya Nabi SAW pernah bersabda, "Sa'altullaha an yubarik li fi ummati fa'ataniha." Maksudnya, aku telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberkati umat ini pada waktu pagi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima permintaanku itu. Jadi para penonton sekalian, jangan ada yang tidur lagi pada waktu ini. Bangkit dan ceriakan diri kita dan mulakan hari kita dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat burung-burung, binatang-binatang yang Allah jadikan pagi ini semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton sekalian, insya-Allah pagi ini kita nak bincangkan satu topik yang cukup penting dalam hidup kita, di antara as-sunan al-mahjurah. Di antara sunnah-sunnah yang telah pun dilupai oleh kebanyakan umat Islam. Apakah dia sunnah tersebut para penonton sekalian? Yang dimaksudkan di situ iaitu al-i'tikaf. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini bincangkan lanjut dan bagaimana kita nak jadi seorang yang selalu mengamalkan sunnah ini. Ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Maksudnya Nabi SAW sentiasa beriltizam untuk melakukan i'tikaf itu di masjid baginda pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Walaupun hadis ini kata Imam Al-Laqani fokusnya kepada bulan Ramadan, tetapi tidaklah maknanya terhad ataupun terbatas pada musim ibadah dilakukan pada bulan Ramadan semata-mata. Kerana iktikaf ini kalau kita lihat merupakan amalan yang perlu dilakukan di masa ke semasa. Tujuannya apa para penonton sekalian? Dalam satu bab yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dari kitab Riyadhus Salihin, bab al-iktisad fi ta'ah. Bab menceritakan kesederhanaan dalam melakukan ibadah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Islam. Begini, dalam melakukan ibadah kita dituntut untuk bersederhana. Jangan terlalu hebat, jangan terlalu kurang. Takut-takut bila terlalu hebat, even malahan dalam baca Al-Quran sekalipun mesti ada kaedahnya. Kalau kita baca banyak, baca satu hari sampai 3 juzuk, tiba-tiba 10 tahun kita tak baca Al-Quran langsung. Ini satu perkara yang dilarang dalam Islam. Artinya dalam kata lain kita melakukan ibadah biar bersederhana. Pada satu hari, isteri kepada Nabi SAW, seorang wanita yang cukup terkenal dengan dermawannya dan pengasihnya kepada fukara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin. Namanya Zainab binti Jahshin. Zainab ini untuk makluman ibu-ibu, puan-puan, sesedari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian perlu menjadi contoh kepada kita. Kerana Zainab ini merupakan seorang wanita yang cukup taat kepada Allah dan suaminya Nabi Muhammad SAW. Zainab dilaporkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Ummul Mukminin, ibu kepada kita selaku orang beriman ini kerap melakukan qiyam sampai beliau mengikat tali yang diikatkan di tiang masjid Nabi, iaitu pada masa itu tiang merupakan pokok-pokok korma ni, batang-batang pokok-pokok korma ke rumahnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahawa beliau sentiasa teguh dan dapat berdiri dengan tegap waktu sembahyang. Agak-agak nak jatuh bergayut pada tali ini. Nampak? Nak menunjukkan kepada kita mengikut penjelasan oleh Al-Imam Al-Laqani dalam syarah Riyadhus Salihin, kepentingan untuk melakukan ibadah qiyam, ibadah dalam erti kata yang sedang kita fokuskan iaitu i'tikaf, secara konsisten, secara berterusan. Sampai Nabi SAW telah bersabda mengapa ada setengah orang sampai mengikat tali dari tiang ke dalam rumahnya. Tengok cara Nabi, adab nubuwah, cara Nabi menegur isterinya yang tercinta. Menegur secara berlapik, orang Melaka kata. Orang Melaka. Jadi para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tujuannya Nabi SAW nak mengajar kita supaya bila kita merasa letih, rehatlah. Dalam fokus ini iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab binti Jahshin ini merupakan seorang yang cukup taat beribadah kepada Allah, sentiasa beriltizam, konsisten untuk melakukan qiyamul lail, dalam kata lain i'tikaf dalam masjid Nabi SAW sampai Nabi menegurnya. Membuktikan kepada kita bahawa kepentingan qiyam ini, kepentingan i'tikaf ini dilakukan dari masa ke semasa. Dan lumrahnya para penonton sekalian, hebatnya Allah menjadikan manusia ni, manusia tak boleh buat satu perkara itu secara tiba-tiba.
Cuba lihat, anak-anak kita nak mengambil peperiksaan SPM sebagai contohnya. Masya Allah, belajarnya lama. Dari bulan Januari, Februari membawa kepada September, Oktober, November baru ambil periksa. Berapa bulan tuan-tuan belajar? Begitu juga seorang yang nak lari lompat jauh. Berapa puluh meter ataupun mungkin 100 meter dia lagi sebelum dia membuat lompatan itu. Menunjukkan kepada kita bahawa dalam bulan Ramadan kita nak melakukan i'tikaf perlu didahului dengan ibadah-ibadah latihan. Contohnya i'tikaf latihan yang kita lakukan dengan tujuan untuk membolehkan kita melakukannya bila sampai waktunya kelak. Sekarang para penonton mempersoalkan, soalan timbul dalam diri kita satu soalan. Mengapa kita melakukan i'tikaf ini? I'tikaf ini secara ringkasnya para penonton sekalian berlaku kerana beberapa objektif. Yang pertama, tujuan kita melakukan i'tikaf ini iaitu untuk kita menyerahkan diri kita, membuat satu masa yang betul-betul terbatas untuk kita merenungi, muhasabah diri kita. Kerana Sayyidina Umar pernah pesan pada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Hendaklah engkau ni selalu melakukan muhasabah diri. Tujuan kita duduk dalam masjid ataupun satu tempat, nanti saya akan ceritakan selepas ini bagaimanakah i'tikaf itu dilakukan. Bagi seorang lelaki ada perbezaan dengan seorang wanita. Seorang lelaki dengan seorang perempuan berbeza. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tujuan kita melakukan i'tikaf untuk sekalian adalah untuk kita melakukan ibadah-ibadah sunat itu secara berterusan. Kerana kalau berada di rumah kita bagai-bagai komitmen. Kejap-kejap orang telefon, kejap-kejap ada tetamu datang, sekejap-sekejap anak kita minta perkara itu dan ini. Jadi tujuan kita melakukan i'tikaf ini adalah untuk melakukan satu ibadah secara fokus supaya kita dapat lakukan satu persatu. Contohnya salat sunat awabin. Bila kita nak buat? Kalau kita tidak melakukannya semasa i'tikaf. Dan yang ketiga, supaya kita i'tikaf ini supaya kita dapat membaca Al-Quranul Karim. Dan yang keempat, kita i'tikaf dengan tujuan untuk melakukan zikrullah. Yang kelima, kita melakukan i'tikaf ini semata-mata para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, supaya kita ada check and balance. Tadi kita muhasabah. Dan juga dalam kita melakukan i'tikaf ini, tujuannya supaya kita dapat menenangkan diri kita balik semula, melakukan satu pemikiran namanya tafakkur, merenung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejadiannya dan sebagai nikmatnya. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini untuk menceritakan lebih lanjut tentang i'tikaf. Dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tadi kita dah cerita tentang objektif kita melakukan i'tikaf. Antara yang penting i'tikaf ini yang saya sebut yang terakhir tadi, iaitu melakukan tafakkur. Tafakkur ni berlainan dengan muhasabah. Muhasabah kalau kita lihat dalam fokus Imam Nawawi melalui kitabnya Riyadhus Salihin adalah untuk melihat dalam diri kita, input dan juga output kita. Dalam istilah orang yang disemassakan pada hari ini. Input maknanya apa masuk dalam diri kita, kemudian bagaimana kita akan menterjemahkan segala nikmat yang Allah berikan itu dalam perkara-perkara ketaatan kepadanya. Kemudian tafakkur iaitu kita berfikir. Al-Imam Ibn Qayyim menulis sebuah buku bertajuk Al-Bayan fi Aqsam Al-Quran Al-Karim, menceritakan tentang At-Tibyan fi Aqsam Al-Quran Al-Karim, menceritakan bagaimana hebatnya ciptaan Allah SWT terhadap kita. Ini jari ni cuba ambil kesempatan sebentar para penonton sekalian untuk lihat mengapa jari yang Allah jadikan begini berlainan daripada yang lain-lain. Agak-agak mengapa? Ini tafakkur namanya. Tafakkur pada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa rambut yang ada di atas kepala ini semakin hari semakin panjang? Rambut saya pendek, kebetulan berbalik dari Mekah para penonton sekalian. Mengapa ni kening, apa nama alis ataupun kening kita ini, mengapa tidak panjang-panjang? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dalam erti kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tujuan kita melakukan i'tikaf supaya ada ruang dalam hidup kita untuk kita bertafakkur. Itu sebabnya seorang tokoh Islam yang terkemuka namanya Syekh Dr. Mustafa As-Sibai menulis anekdot dalam hidup beliau, menulis sebuah buku bertajuk Hakadha 'allamatni al-hayatu. Beginilah kehidupan mengajar aku. Beginilah renungan dalam hidup ini dapat membantu aku mengerti erti kehidupan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ni sakit contohnya, kita ditimpa demam, na'udzubillah kena demam denggi. Sebagai contohnya duduk termenung, terbaring di atas katil, pada waktu itu macam-macam flashback berlaku dalam diri kita.
kita teringat saat kita kecil, kita teringat waktu kita pergi sekolah, kita teringat bila ayah kita menghantar ke universiti ataupun ibu, kita teringat hari kita convocation, kita teringat hari mula-mula kita bekerja, kita teringat bagai-bagai perkara yang belum kita lakukan. Jadi tujuan kita melakukan i'tikaf ini supaya kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Supaya kita dapat membuat satu apa istilah yang tepat, penilaian diri secara berkualiti dan juga ikhlas terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Itu sebabnya kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, Allah mengajar Nabi ini untuk seawal-awal baginda alaihissalam mula riak-riak untuk menjadi Nabi ni, antaranya Nabi SAW tidak pernah melakukan maksiat. Tiap-tiap kali ingin terlibat dalam program-program yang melalaikan pada waktu mudanya, Nabi dimengantukkan oleh Allah. Kalau tepat istilah saya, minta maaf orang Dewan Bahasa dan Pustaka. Maknanya Nabi ditimpa rasa mengantuk. Dan Nabi pun tertidur selama beberapa kali, dalam hadis yang sahih 2 kali. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman. Selain daripada itu, Allah telah menggerakkan hati Nabi untuk melakukan satu uzlah ataupun berkhalwat. Kita kalau sebut khalwat kan problem pula para penonton sekalian. Khalwat yang dimasukkan di sini iaitu Nabi SAW duduk untuk beruzlah, ber'iktizal, untuk merenung. Apakah contribution, apakah sumbangan yang boleh diberikan kepada masyarakat Arab yang makin hari makin menuju kepada kerosakan dan juga kehancuran pada waktu itu. Bayangkan para penonton sekalian, kalaulah tuan-tuan, puan-puan sudah pun pergi mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, tentulah kita akan dibawa ke tempat yang namanya Gua Hira. Gua yang mula-mula datangnya wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nabi SAW seperti dalam riwayat yang sahih dikemukakan oleh para ulama dalam bab sirah, Nabi menaiki tempat tersebut. Kalau kita memiliki tenaga yang kuat sekalipun, kita pasti melalui satu proses naik ini penat para penonton sekalian. Dalam masa 30 minit hingga 60 minit. Yang paling sederhana 45 minit. Maknanya nak sampai ke atas. Dan bila sampai ke atas, Nabi SAW duduk merenung, berfikir. Dan bila berada seorang diri terbukti seperti yang disebut oleh para motivator dunia pada hari ini. Sebagai contohnya, antara seorang yang terkemuka, kalau tidak salah saya sebutkan para penonton sekalian, maklumlah kita dalam Islam kita boleh mengambil walaupun selain daripada orang Islam, selagi perkara tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan tidak bercanggah dengan As-Sunnah. Nabi SAW mengingatkan kita, khuzu an Bani Israel wala haraj. Ambillah dari Bani Israel walaupun perkara tersebut tidak ada dalam Islam, tidak ada masalahnya, melainkan bila dia bercanggah dengan Quran dan Sunnah, kita kena tinggalkan. Baik, Napoleon Hill, seorang yang cukup terkemuka dengan aset propertinya yang begitu banyak, seorang yang kaya raya. Antara tip beliau ini menjadi orang yang gemilang, hebat dari sudut ukuran keduniaan dan materialnya. Kerana beliau ini sering melakukan satu usaha untuk merenung. Berada dalam bilik yang gelap, kemudian berfikir, apakah caranya yang dapat beliau lakukan? Apakah wang yang banyak, ribuan ataupun jutaan atau bilion dolar ini bagaimana dapat dibantu pada orang-orang yang susah di Afrika contohnya. Mereka ini melihat dari dimensi berbeza daripada kita para penonton sekalian. Maka kita sebagai seorang Islam, kalau kita rujuk kepada, kita flashback kepada sirah Nabi SAW, ternyata bahawa i'tikaf ini adalah satu program minda yang cukup penting. Nak menjana dalam diri kita satu kesedaran bagaimana nak memperbaiki diri kita dan bagaimana nak menyumbang ke arah kesejahteraan umat sejagat. Maka itulah sebabnya kalau kita renung dalam sejarah mana-mana tokoh Islam yang hebat, kita akan dapati bahawa mereka ini mempunyai peruntukan masa yang cukup berdisiplinnya tinggi untuk merenung, memperbaiki di mana yang kurang. Contohnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, waktu malam membahagikan waktunya kepada 3 bahagian. Waktu untuk Allah, waktu untuk diri sendiri, kemudian waktu untuk umat. Waktu malam Sayyidina Umar pergi merayau melihat seperti peristiwa-peristiwa yang sahih yang semua kita memakluminya. Lagi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini, beliau sering duduk waktu malam menangisi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri. Dan di akhir ini para penonton sekalian, saya nak jelaskan pada para penonton yang dirahmati, dimuliakan Allah. Sebenarnya i'tikaf ini disebut Dr. Wahaba Zuhaili dalam kitabnya Akhlaqul Muslim. I'tikaf itu untuk orang lelaki mestilah di masjid, di surau.
Tapi bagi orang perempuan, ibu-ibu sesehari, jangan risau. Bagi yang uzur, dibolehkan untuk iktikaf di musalla masing-masing. Musalla yang dimaksudkan di situ, iaitulah tempat sembahyang mereka, pada waktu mereka suci, mereka rajin baca Quran, dalam bilik ini peruntukkan, di situlah dibenarkan untuk mereka beriktikaf. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita kembali semula untuk membincangkan, menyadari kepentingan melakukan iktikaf ini, dan ini merupakan amalan para nabi, amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, bagaimana ini merupakan amalan seorang hamba Allah yang salihah, iaitu Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan untuknya anak kepada Maryam alaihissalam. Ini menjadi seorang nabi yang mulia, Nabi Isa. Dia merupakan amalan para nabi dan rasul sebenarnya. Jadi bagaimanakah langkah yang boleh kita lakukan untuk memberi kepada kita satu kekuatan, merangsang diri kita untuk melakukan ketaatan ini? Sebenarnya para penonton sekalian, untuk menjadi orang yang dapat melakukan perkara yang merupakan amal bakti kepada Allah SWT ni, perlukan ikhlas para penonton sekalian. Ikhlas. Mengikhlaskan diri kita dan kita melakukan amalan ni fokus kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan dalam diri kita satu perasaan, kita buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kerana orang lain buat, bukannya kerana desakan daripada orang lain. Contohnya anak-anak di sekolah disuruh oleh guru-gurunya untuk melakukan iktikaf sebagai satu tarbiyah. Saya percaya di sekolah-sekolah agama, guru-guru yang mempunyai inisiatif yang tinggi ni mengajak anak-anak untuk melakukan qiyamul lail, beriktikaf di masjid, maka dipaksa. Bila kita merasakan kita buat perkara itu kerana orang lain, mulalah dia ini tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Kerana syarat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mesti dilakukan dengan ikhlas. Itu sebab para penonton sekalian, generasi salaf begitu berusaha, begitu bersungguh-sungguh nak memastikan dalam diri mereka melakukan amalan itu kerana Allah, bukannya kerana manusia. Itu sebabnya antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al amali kullahu khalisan liwajhikal karim, seperti yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab dia bertajuk Madarijus Salikin. Ya Allah, jadikan usahaku ini ikhlas kerana Engkau ya Allah, bukannya kerana nak daripada manusia sebarang penghargaan dan juga sebarang reward daripada mereka. Para penonton sekalian, hendaklah kita biasakan diri kita supaya ikhlas dalam tindak tanduk yang kita lakukan. Tapi di sini saya teringat pandangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kadang-kadang bila kita melakukan kerja ni secara jama'i, secara kolektif, teamwork, qiyamul lail, iktikaf ada teamwork ke? Maknanya secara beramai-ramai. Kita nak wujudkan kesedaran ni, kita pun wujudkan satu program pada malam-malam cuti, malam-malam kebesaran, malam-malam yang ada kelebihan tertentu, kita panggil orang ramai untuk melakukan iktikaf. Tiba-tiba kita rasa diri kita ni motivated, upgraded, uplifted semangat kita. Di sini kata Imam Ghazali, ini bukannya riak, ini bukannya takabur, tapi di sini kerana kita merasa semangat itu kuat, memandangkan kita ni diciptakan oleh Allah. Seperti kata Ibnu Khaldun, manusia itu merupakan hayawanun ijtima'i, makhluk yang sifatnya sosial. Dia akan menjadi semangat kalau dilakukan buatan tersebut dalam berjemaah. Jadi ingatkan diri kita selalu, biarlah kita melakukan iktikaf ini dengan ikhlas. InsyaAllah Allah akan beri kepada kita kekuatan untuk melakukannya masa ke semasa. Dan saya tertarik kepada pandangan Dr. Wahbah Zuhaili lagi. Banyak masjid di negara kita dan di luar sana, bila kita masuk, kita akan lihat ditulis itu nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Nawaitul iktikaf, jangan nawaitul lain pula para penonton sekalian. Jadi nawaitul iktikaf ni tujuan untuk mengingatkan diri kita, walaupun sekejap saja kita duduk, walaupun sebentar saja kita duduk, kita masih lagi entitled, masih lagi melayakkan diri kita untuk duduk, berniat, kita duduk dalam rumah Allah SWT ini untuk beriktikaf. Dan ingatkan balik semula diri kita kepada tujuan iktikaf itu dilakukan kerana Allah, nak baca Quran, nak zikrullah, nak muhasabah, nak melakukan tafakkur. Para penonton sekalian, ini nombor satu. Nombor dua, nak bolehkan kita ini supaya beriktikaf selalu, kita banyaklah membaca kisah-kisah salafus salih, orang-orang yang salih, yang sentiasa melakukan perkara seperti ini, lalu Allah berikan kepada mereka kekuatan dalaman yang cukup hebat sehingga membuat keputusan yang tepat. Contohnya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin Islam yang telah membuka Baitul Maqdis 500 tahun selepas ia dijajah oleh Nasara. Jadi ini menunjukkan kepada kita, mereka memperuntukkan masa yang berkualiti untuk Allah, untuk melakukan satu reconciliation, satu usaha untuk muhasabah diri itu yang dimaksudkan dengan iktikaf, melihat di mana kekurangan diri,
dan supaya kita dapat memperbaikinya. Ini nombor 2, membaca kisah-kisah salafus salih supaya merangsang diri kita nak mencontohi mereka. Nombor 3, nak melakukan amal salih seperti ini mestilah ada dalam diri kita satu bantuan dari Allah SWT. Itu sebabnya antara doa yang Nabi ajar para sahabat, Muaz bin Jabal, contohnya lepas sembahyang Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Nabi pegang tangan sahabat yang mulia ini, Muaz, wahai Muaz, nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlukan bantuan darinya, wahai Muaz. Perlukan hidayah dan taufik darinya, wahai Muaz. Maka Nabi telah syorkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal supaya mengamalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar dibaca lepas salat. Bahkan berkata Ibn Daqiqil Aid, kalau kita sentiasa baca doa ini dengan niat nak sembahyang yang berikutnya juga berjemaah, daripada waktu subuh tadi sampai ke waktu zuhur, waktu yang panjang beberapa jam itu dinilai oleh Allah seolah-olah kita sedang sembahyang berjemaah. Ya Allah, hebatnya rahmat Allah untuk umat yang mulia ini. Ini nombor 3. Nombor 4, nak jadi orang yang rajin qiyamul lail dan juga beriktikaf ini di mana-mana waktu yang ada dalam hidup kita. Contohnya pada hari Ahad, di antara lepas subuh itu kita biasa-biasakan diri kita. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit yang besar, kata orang-orang Melayu. Kata-kata patah ni benar. Lepas sembahyang subuh, kita aim, kita letak satu target. Pagi ni tak ada kuliah subuh, maka biasakan diri kita menghadap ke kiblat itu, tidak bertoleh ke belakang, menoleh ke belakang, tidak berpusing ke belakang. Kita berazam nak cuba buat sampai terbit matahari. Lepas tu nak pergi kedai mamak makan roti canai, silakan. Maknanya perlahan-perlahan, sikit-sikit kita letak dalam diri kita satu target untuk kita capai sama-sama. Mudah-mudahan dengan usaha itu menyebabkan kita dapat melakukannya secara konsisten. Ini nombor 4. Dan nombor 5, para penonton sekalian, kita hendaklah melakukan satu planning yang bersifat strategik. Sekarang contohnya kita berada pada bulan Jumada Al-Ula. Orang Melayu panggil Jamadil Awal. Jamadil Awal ni tak tepat, para penonton sekalian. Sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya Allah, tak lama lagi datang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ini bulan-bulan pilihan untuk kita meningkatkan amalan. Maka kita letak satu target. Dalam sebulan berapa lama kita nak buat. Puasa sunat kita dah buat 3 kali sebulan, 3 hari sebulan, Alhamdulillah. Sembahyang sunat kita dah buat 17 rakaat. Seperti ini dikatakan oleh Imam Habib Al-Haddad, nak menampung 17 rakaat fardu yang ada kekurangan, Alhamdulillah. Sekarang iktikaf dah buat ke belum? Jadi iktikaf ini besar peranannya ke arah nak memperbaiki diri. Sama ada dari sudut apa yang diajar Nabi SAW. Demikian juga yang diajar oleh masyarakat barat ke arah kita nak menjadi manusia yang lebih sempurna, yang lebih baik. Itu sebabnya berkata Syekh Mustafa Bura dalam syarahnya kepada Riyadhus Salihin, kita dalam hidup kita mesti peruntukkan 3 waktu. Yang pertama, sa'atun yuhasibu fiha al-abdu nafsahu. Dia mesti melakukan muhasabah. Ini maknanya waktu yang berkualiti iktikaf itu. Yang kedua, dia menunaikan hajatnya sendiri. Dan yang ketiga, jangan lupa hajat isteri, hajat anak-anak, hajat masyarakat, komuniti keliling kita. InsyaAllah, kalau kita dapat lakukan perkara ini, para penonton sekalian, kita akan dapat memperbaiki diri kita ke arah yang lebih sempurna. Dan itulah dia sunnah yang dapat kita amalkan sama-sama sebagai satu iktikaf, sebagai satu usaha kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan banyaklah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat. Kembali kita kepada Allah. Amalan yang kecil ni rupa-rupanya besar di sisi Allah amalannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.